Hadirin yang dihormati sekalian, slot 3 diteruskan bagi sesi kedua dengan penjelasan dan kupasan berkaitan ujian akhir sesi akademik dari Lembaga Peperiksaan. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Rohisan bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah dari Lembaga Peperiksaan, untuk meneruskan sesi taklimat. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, TKPPM SDK, Tuan Haji Azman, pengarah PPK, Tuan Haji Razali, pengarah JPN Kedah, Dr. Ibrahim, Timbalan Kanan Peperiksaan, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya masa yang diperuntukkan agak terhad, tuan-tuan. Tapi saya rasa slot ini yang paling banyak, akan banyak pertanyaan. Betul? Okey, tuan-tuan. Ujian akhir sesi akademik merupakan ujian summatif di dalam PBD. Ambil perhatian betul-betul. Tengah ini tuan-tuan, nanti tuan-tuan mengantuk, tak tahu lepas ni, tuan-tuan tanggungjawablah. Semoga tuan-tuan berada dalam kesejahteraan di dewan ini. Ada yang kipas kan ya? Okey, tuan-tuan, next. Konsep pentaksiran, tuan-tuan. Saya pergi banyak tempat, saya tanya apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran. Ramai kata penilaian, ramai kata ujian, ramai macam-macam, tuan-tuan. Pentaksiran adalah proses dapatkan maklumat tentang perkembangan anak didik kita lah. Sebab dalam konsep pendidikan, dalam konteks pendidikan ini, tuan-tuan, dapatkan maklumat, kemudian kita buat penghakiman. Apabila dapat maklumat penghakiman, apa kita nak buat dengan produk kita ini? Okey, saya selalu bagi contoh LHDN. Pernah dengar? Taksiran cukai 2021 taksiran. Apa maksud taksiran? Proses nak dapatkan maklumat tentang pendapatan dan pembelanjaan pendapatan kita, kan? Dengan kaedah apa? Dengan kaedah e-filing. Dia dapatkan maklumat pembelanjaan kita, gaji kita, pendapatan kita, kemudian dia buat penghakiman. Oh, ni terlebih bayar yang lepas, terlebih bayar dia akan pulangkan. Oh, ini terkurang bayar kena bayar, kita kena bayar cukai. Itu maksudnya proses pentaksiran. Boleh, tuan-tuan? Kalau dalam bahasa Inggeris, assessment, kan? Assessment. Dan perkataan assessment itu berasal dari perkataan apa, tuan-tuan? Bahasa Latin, assidere. Orang Kedah sebut dengan betul, assidere. Cuba tengok Google. Google bahasa Latin yang lebih daripada 2000 tahun dulu. Berdampinglah kamu, hai si Mambang. Kerana dah buat lama dah pentaksiran, tuan-tuan. Kalau dalam PBD yang paling baik, yang sekolah dewasa tu, yang sakis tu, pendekar hujan lapuk, kan? Itu adalah PBD yang memang hebat. Kita boleh ambil video itu, tunjukkan kepada kawan-kawan kita. Itulah PBD. Ini saya kena ini, kan? Huruf N, kan dia kata. Tapi cikgu betulkan balik. Okey. Yang ini, tuan-tuan, dalam konteks pentaksiran pendidikan ini ada pengujian, pengukuran, penilaian. Baru kita buat keputusan. Okey, pengujian. Pengujian ini dalam bahasa mudahnya apa? Peperiksaan lah, kaedah. Nak buat pengujian ini kena ada instrumen. Instrumen tu alat. Kena ada SOP-nya, kena ada peraturan. Contoh, kalau kita nak ambil ujian darah, nak dapat ujian darah,
SOP-nya apa dia? Kena berpuasa sejak malam tadi kan, untuk ambil darah pagi besok. Kalau malam tu kita minum air ketuk, jadi tak uji darah itu. Kena buat macam tu baru kau kelas kan. Contoh, dia bacaan tak tepat lah tuan-tuan, sebab tak ikut SOP kan. Itu maksudnya pengujian ada alat dan ada peraturan, ada SOP-nya. Okay. Kemudian berkaitan dengan pengukuran. Apabila kita kata pengukuran, nak ukur mesti ada nilai ukuran ni. Kalau dalam konteks pendidikan ni ada markah, ada peratus, ada grade. Itu nilai. Dan ada grade itu baru kita boleh buat penilaian. Oh, Ali ni dah menguasai, Ali ni belum menguasai. Kalau belum menguasai, apa tindakan kita? Okay? Itu dalam konteks pentaksiran pendidikan. Okay, next. Okay, saya tunggulah. Saya rasa belakang banyak main telefon. Okay, tuan-tuan, mana sini? Supaya sejahtera kan? Ini punca kuasa permekasaan PBS. Pada 1 Jun 2022, Kabinet telah memutuskan pemansuhan PT3. Tuan-tuan, PT3 itu bukan peperiksaan pusat. PT3 itu adalah komponen dalam PBS. Oh, kalau dah PT3 masuk, UPSR dah masuk, apa yang kita nak ukur? Itulah yang netizen timbulkan. Betul? Dia tak tahu apa yang kita nak buat lebih daripada ini. Betul tak? Okey, tuan-tuan. Next. Yang ini surat syarat. Tuan-tuan dah baca ke? Pentadbir sekolah dah bagi kepada rakan-rakan guru kita. Guru dah baca, siapa belum? Nak tengok, siapa belum baca? Oh, kedah tak langsung tak baca, Haji. Oh, kesiannya. Tak baca. Tak apa, lepas ni ambil ni. Okay, next. Tuan-tuan, ini ujian akhir sesi akademik. Apa maksud ujian akhir? Ia merupakan, kalau sebelum ni, ujian akhir tahun. Faham? Peperiksaan akhir tahun. Bukan peperiksaan pusat, bukan pentaksiran pusat. Kan? Ujian akhir tahun. Kenapa tak sebut ujian akhir tahun? Sebut ujian akhir sesi akademik. Sebab kita menggunakan kalender sesi akademik melibatkan 2 tahun. Okay, sesi 2022, sesi 2023. Melibatkan 2 tahun. Di hujung sesi kita adakan ujian ini. Ujian ini adalah ujian summatif yang melibatkan kita menguji lebih kepada konstruk kognitif. Kita pakai belum dah banyak, biasa kita pakai taksonomi belum. Tahu kan? Dan hanya melibatkan ujian bertulis sahaja. Ingat, bertulis sahaja. So, kerja khusus geografi, sejarah, apa lagi? Pendidikan Islam, RBT, ASK. Sebelum ni ada kan? Sebelum buat, kita buat. Buat, jangan tak buat. Kalau tak buat, itu satu kesalahan bagi kita. Sebab dia terkandung dalam DSKP. Kenapa? Tetapi dalam konteks PBD formatif. Boleh? Bukan dalam konteks ujian akhir sesi akademik summatif. Okey, saya kata dia nak tanya. Memang baguslah cikgu ni. Langsung tak tanya. Okey, kemudian penyampaian apa? Penyampaian jelas. Alhamdulillah. Tak ngantuk kan? Okey. Sekolah menengah melibatkan tingkatan 1, 2 dan 3 untuk 25 mata pelajaran. Maksudnya kalau mata pelajaran yang diuji dalam PT3 akan dibuat untuk ujian akhir sesi akademik. Okey? Manakala sekolah rendah tahap 2, tahun 4, 5 dan 6. Okey?
melibatkan 5 mata pelajaran. Bahasa Melayu, bahasa apa lagi? Bahasa Inggeris, matematik, sains. Sejarah hebat cikgu. Saya pun cakap, kita cakap. Ikutlah syarat kan? Ya. Okay, instrumen untuk yang saya sebut tadi, instrumen soalannya akan dikeluarkan oleh KPM, Kementerian Pendidikan. Suka tak? Soalan peperiksaan akhir tahun KPM bagi. Suka tak? Oh, suka. Cuba sebut sekali. Suka. Betul tak? 25 subjek untuk menengah, 5 subjek untuk rendah. Tapi kemungkinan ada di kalangan kita, kenapa 5 subjek di sekolah rendah? Kan? Kenapa tak masuk pendidikan Islam? Kenapa tak masuk pendidikan moral? Kenapa tak masuk apa lagi? RPT dan angkatan dengannya. Okey. KPM kita cuba menerapkan konsep 4M. Tahu apa 4M? Makan, minum, itu lah. Makan, minum, mengulang. Tak ada lah, ada hurufkan. Membaca, menulis, mengira, menakul. Okay. Kita kira 5 subjek ini cukup untuk kita tonjolkan 4M itu. Kenapa sejarah kita ambil juga? Sebab sejarah merupakan kita nak terapkan anak-anak kita dengan ganti diri warga Malaysia. Dan ia merupakan kesinambungan untuk menengah atas SPM wajib lulus. Boleh? Saya fokus ni sebab masa yang diperuntukkan pendeknya. Okey tuan-tuan, instrumen menggunakan APPI. Oh, apa dia pula APPI? Ada yang cikgu lah, dia faham sangat, dia pejam mata untuk faham. Susah dan tak waktu. Okey tuan-tuan, instrumen soalan ini sekolah akan jana daripada yang kita panggil aplikasi apa? Pengumpulan dan pemasangan instrumen. Kita bagi password, kita bagi ID kepada setiap sekolah. Kalau Datuk tunjuk tadi lebih pada 10,000 buah sekolah. 10,000 buah sekolah ini akan diberi password dan ID untuk sekolah jana dan muat turun item instrumen ini. Tapi kita bagi tempoh lah. Tak boleh sebarangan nak jana dan apa. Ada tempohnya kan. Kemudian ujian bertulisan saya dah sebut. Komponen ujian adalah berkaitan dengan itu khusus yang saya sebut semua ada dan pelaporan dalam menggunakan tahap penguasaan. Oh, pergilah tadi dah tahap penguasaan buat ketua dan canggih dah beritahu. Ujian akhir pun tahap penguasaan juga. Jangan risau. Jangan risau. Yang ini lagi mudah. Bukalah mata tu nak dengar. Buka mata tak dengar. Ini perjalanan lepas tu kawan tanya tak? Bukan. Buka mata, buka telinga. Menggunakan tahap penguasaan. Macam mana cikgu nak tentukan tahap penguasaan? Berdasarkan markah yang cikgu marking dalam soalan itu. Dalam kata jawapan cikgu marking dapat markah berapa? Katakanlah 50. Katakan 50. Cikgu buka sistem pelaporan, cikgu klik Rohsam bin Muhammad dapat 50 untuk bahasa Melayu. Kan? Tuan-tuan jangan fikir tahap penguasaan. Sistem akan turun fikir 50 untuk berapa. Oh. Sistem akan generate 50 itu dia dapat TV apa? Boleh? Suka tak macam tu? Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Bagilah tepuk kuat-kuat kepada KPM. Tuan-tuan, sebelum ini tuan-tuan, bagi maka tuan-tuan convert kepada grade. Ini tuan-tuan tak payah convert. Sistem yang convert tu tuan-tuan untuk semua mata pelajaran di sekolah tuan-tuan. Contoh yang 5 subjek KPM bagi untuk sekolah rendah. Katakan 5 subjek tadi itu katakanlah pendidikan Islam, moral, apa lagi. Cikgu sendiri yang buat soalan itu, cikgu sendiri yang marking, cikgu sendiri akan markah untuk subjek itu dalam sistem laporan bersama itu, dan sistem akan generate dia dapat TV berapa untuk subjek moral misalnya, untuk subjek pendidikan Islam. Boleh? Alhamdulillah, senang kerja saya. Okey, yang ini senarai subjek tuan-tuan. Okey, yang ini untuk sekolah menengah. Ada 25 subjek. Boleh? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kan? Kalau sebelum ini ada ujian bertutur, ada ujian mendengar. Tetapi dalam ujian akhir sesi akademik ini, kita hanya menguji kemahiran ujian bertulis saja. Yang mendengar bertutur dalam PPD. Boleh? Cikgu buat, sebab cikgu hebat dalam PPD, kan? Next. Yang ini peranan JPN PPD. Okey, rakan-rakan kita daripada JPN tuan-tuan, kita akan keluarkan surat makluman pelaksanaan untuk ujian akhir sesi akademik ini. Dan kita akan minta peringkat negeri dan daerah latih dulu. Dan di peringkat KPM sudah melatih. Contoh, walaupun tuan-tuan terima terima instrumen daripada KPM, sebenarnya siapa yang buat item tu? Tuan-tuan ni akan dijemput untuk membina item bagi menyumbang kepada tak nak. Salah satu yang Datuk tayangkan tadi, yang slide warna biru itu, untuk meningkatkan martabat profesion keguruan dalam konteks pentadsiran. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, di peringkat menengah rendah kita dah latih lebih daripada 1000 penyumbang itu. Dan kalau tuan tak nak sumbang, tak apalah. Orang Kelantan kata nak buat mana? Kan? Kita nama lagi penyumbang item. InsyaAllah instrumen yang dijana itu InsyaAllah akan berbeza antara sekolah dengan sekolah yang lain. Tetapi setara, sebab kita kawan dengan GSU yang sama, GSU yang sama, konstruk yang sama, konteks yang sama, aras kesukaran yang sama. Ada orang tanya, kalau setara, sekolah pandang, sekolah hebat, senanglah jawab. Sekolah luar pandang, macam mana? Saya nak jelaskan pada tuan-tuan, instrumen yang kita sediakan itu, dia ada aras rendah. Aras rendah ni soalan senang dijawab, 50% itemnya senang dijawab. 50%. Kita dah buat kajian, 50% yang senang ini boleh dijawab oleh semua sekolah seluruh dunia. 30% item sederhana. Yang sederhana ni tuan-tuan, okey, yang boleh jawab ini adalah 80% cara boleh jawab yang rendah. Yang aras tinggi, soalan susah. Kurang daripada 40% cara boleh dapat jawab. Itu soalan aras tinggi. Antara 60 hingga 40 itu sederhana. So, jangan risau, soalan itu dah kita kaji untuk kesesuaian bagi semua sekolah.
Okey. Memastikan sekolah muat turun instrumen. Okey, muatlah. Terimalah kita bagi seorang muat turun. Dan janganlah tuan-tuan, ini integriti kita. Janganlah dengan apabila kita muat turun awal, cikgu drill budak dengan soalan ini. Kita tak kuat ke masa PT3 2019. Oh, memang tak kuat. Tadi kan, tuan-tuan, macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan pernah buat pemeriksaan akhir tahun di sekolah, betul? Buat soalan, cikgu mengajar, cikgu buat soalan, cikgu buat tabir, cikgu maki, cikgu bagi markah, cikgu buat pelaporan. Nah, kadang-kadang cikgu buat malam tu, pukul 1:30 pagi, siap satu instrumen, kan? Esok pukul 8 pagi nak tabir, pergi ke sekolah, minta apa? Pembantu okey, tolong resum. Mungkin aku ada 100 orang, tolong pukul 8 ni nak tak, kemudian dia jawab 100, bawa masuk kelas. Dah. Cikgu, panas lagi soalan ni. Memang kita bagi soal panas. Kan? Adakah kita buat itu ikut spek yang sebenar? Ada JC tak? Ada tak sih? Ayat dia buat tu, bukan tanya di sekolah. Yang mana? JC sekolah profesor kita tahu? Ada? Sekolah mana nak tengok JC? Sama-sama. Oh, kita pergi nak belajar buat JC. Okey. Belajar apa? Dalam masa 1 jam saja. Kemudian kita maki. Tahu? Tapi dapat apakah? Kita convert pada grade masuk dalam report card. Betul? Masuk report card. Kemudian dalam report card itu guru kelas bagi ulasan. Betul? Nombor 1 cikgu. Cikgu cakap apa nombor 1? Dalam kelas tu budak tu nombor 1. Hebat. Cikgu ulas apa? Pelajar ini tanya teruskan usaha untuk lebih teruskan usaha anda. Cikgu nombor 2. Ulasan nombor 2. Tanya je. Oh, komentar dia. Tanya. Nombor 3 tu. usahakan lebih lagi. Wah, usahakan lebih lagi. Nombor 4 akhir dia. Tengok apa nombor 4. Kan? Nombor 40, cuba bayangkan nak pula sampai nombor 40 tuan-tuan. Dan lepas tu balik buat kat rumah. Dah dapat pelajaran ni. Suami marah. Kita semua buat kat sekolah. Kenapa nak buat kat rumah? Marah kat suami kita, kenapa kat budak nombor 40 ni? Lantak kau lah. Betul tak? Sebenarnya pelaporan kita kita bagi besoknya ke mak ayah petikan tak? Petikan tak yang kita buat itu? Tak. Dia confident. Betul tak? Tapi apabila kalau dia ingin sediakan soalan, janganlah kenduri tuan-tuan, jaga diri. Okay? Okay, next. Peranan sekolah. Okey, pengetua. Apa peranan pengetua? Nama pengetua di sini kan? Okey. Muat turun seorang makluman berkaitan jadual kerja, berkaitan garis panduan pengurusan dan pentadbiran. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan sediakan jadual kerja bila akan sekolah boleh muat turun instrumen, bila boleh muat turun panduan persekolahan, bila tempoh masa yang cikgu atau sekolah boleh laksanakan ujian akhir sesi akademik. Kan? Kita akan bagi macam tu. Kemudian memastikan pelaksanaan mengikut jadual. Dan contoh, kita bagi tempoh antara lebih kurang 2 minggu. Cikgu buat dalam tu lah, kan, ujian. Kemudian memastikan PKP, menurunkan kadar pentadbiran, Okey. Dan SUP menurun muat turun
instrumen dan panduan persekoran daripada KPPI. Okay, next, melaksanakan penjaminan kualiti. Okay, JKP pentadbiran ada sini. Ada merancang jadual kerja dan jadual waktu ujian. Rancanglah kita bagi tempoh itu bila. Kan? Buat. Kemudian mengurus dan menyelaraskan pengoperasian ujian akhir. SUP bagi pasukan dia buat turun. Dan yang pertama, yang penting ialah tuan-tuan, guru mata pelajaran itu pertama sekali makinlah apabila dah takbir dapat kita jawapan, makinlah berdasarkan peraturan pemerintahan yang disediakan. Kemudian melaksanakan penyelarasan sekolah di peringkat sekolah. Sebab di sekolah masing-masing ada panitia kan. Sebelum ini dalam PT3 ada penyelarasan persekolah di peringkat kebangsaan, peringkat negeri dan sebagainya. Ada KPKW kan. Kali ini tak ada. Tak ada kan? Sebab apa? Sebab apa tak ada? Sebab pemeriksaan kaki tahu je tuan-tuan. Kalau kita buat macam tu, macam high state balik. Kan? Jadi tidak ada perbandingan antara sekolah dengan sekolah, dan tidak ada perbandingan antara daerah dengan daerah atau negeri dengan negeri. Sebaliknya kita nak tengok sejauh mana penguasaan individu murid itu berkenaan apa yang dipelajari. Boleh? Betul. Kan? Tak ada perbandingan. Okay, next. LPPI ini aplikasi yang kita tuan-tuan akan guna nanti. Okey. Item disumbangkan oleh guru. Kan? Disumbangkan oleh guru. Cikgu tak boleh menyumbang item sebarangan. Dalam sistem itu dia ada JSI. Oh. JSI itu apa? Pula pernilaian itu tengah hari ni apa ni JSI pula. Jadual spesifikasi item. Di mana tuan-tuan akan dapat itu, tuan-tuan akan menyumbang item berdasarkan ciri item yang diminta. Hantar je. Kemudian item dikawal mutu oleh pakar benda-benda yang berpengalaman. Dia akan nilai dan sahkan dan masuk dalam pool, masuk dalam bank item. Kemudian item memang kita kawal. Okay? KPM kawal dari segi kualitinya. Dan insyaAllah apabila item dah banyak dan ada JSU yang menentukan pemasangan itu, maka sekolah download je. Jangan dan download dapat instrumen di mana item dalam itu berbeza antara sekolah dengan sekolah. Kalau bocor juga saya tak tahu. Bocor di sekolah itu saja. Tidak melibatkan sekolah lain. Okay. Okay, next. Lembaga peperiksaan. Oh, sebut juga ini asal dah sebut dah ni. Okey, peranan tak apa. Guru mata pelajaran menyumbang item, SU peperiksaan muat turun. Okay, next. Ini proses LPPI teman-teman. LP menetapkan format. Tuan-tuan, formatnya macam mana mungkin ada tanya kan? Peperiksaan kita formatnya macam mana? Dan kita akan beritahu tanya. Yang risau tentang format itu. Soalan yang ada nanti saya akan jelaskan soalan. Soalan MCQ. Tahu MCQ? Soalan aneka pilihan objektif. Dan ada juga soalan objektif pelbagai bentuk. Ada tempat kosong, ada padanan, betul salah, akan ada soalan itu. Tuan-tuan hebat buat soalan. Akan ada soalan respon terhad. Biasanya soalan struktur yang berkait antara soalan pertama, kedua dan tiga. Dan yang keempat adalah soalan respon terbuka macam esei dan sebagainya. Dan itu cikgu dah biasa buat kan. Jadi sebab itu saya kata tadi, peluang untuk sekolah yang di pendalaman untuk menjawab instrumen yang kita edarkan ini tidak ada masalah. Sebab kita ambil kira semua kemampuan murid dengan aras kesukaan yang berbagai dan juga pelbagai bentuk item. Okey, ini paparan. Nanti kalau kita bagi link nanti, paparan inilah aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen APPI. Panas ke tuan-tuan? Bagi sedikit masa. Kemudian
Contoh buka, kita bagi password semua tu, link akan ada nama. Oh, item ini daripada sekolah mana? Oh, Rohisan ni daripada sekolah apa? Kan? Item apa dia buat? Tajuk apa dia buat? Semua kita tahu. Kan? Dan SUB akan buka paparan FPPI ini, akan paparkan instrumen ataupun mata pelajaran yang ditawar sekolah itu saja. Kalau sekolah menengah, bukan 25 subjek ditawarkan untuk sekolah menengah kan? Satu sekolah menengah paling banyak pun 10 atau 11. Betul? Cik. SJKC KMH. Berapa subjek yang ditawarkan? Sekolah menengah tahun 1 untuk peperiksaan. Tahun 1 tu kami tak adakan peperiksaan. Tahun 4? Tahun 4 8. 8 je. Kan ada 8 je. Maksudnya kalau sekolah rendah ada 5 subjek, ada 3 lagi tambahan yang disediakan oleh sekolah. Ada. Ya? Yang sorry. Yang 3 tu tak ada lah, yang 5 tu saja yang ada kan. Yang 3 tu cikgu buat sendiri. Cikgu nak buat nak download juga, terserah pada cikgu lah. Nak buat upload kan, terserah pada cikgu lah di sekolah. Okey. Maka next. Ya tuan-tuan, akhir ni. Okay. Penyataan tahap penguasaan untuk akhir sisi akademik. Okey tuan-tuan, kalau tuan sebut tadi tahap penguasaannya dalam PPD yang formatif itu, yang berterusan itu melibatkan pelaporan deskriptif yang ada kognitifnya, ada efektifnya, dan ada juga psikomotor, ada sosial, sikap dan sebagainya. Betul tak? Tetapi untuk ujian akhir sesi akademik, deskriptornya hanya menekankan kepada kognitifnya sahaja. Kognitifnya contoh, saya ni belajar tingkatan 2 contoh. Rohisan tak ada, dia tak sebut nama Rohisan kat satu. Okey, dapat mengaplikasikan kemahiran menentukan arah menggunakan peta topo. Mengaplikasikan itu dalam kognitifnya ialah boleh mengukur apa? Mengukur bearing, contoh. Dia akan sebut apa kemahirannya, apa konstraknya, juga akan sebut tentang konteksnya. Dan ada qualifier, memuaskannya, amat baik dan sebagainya. Mengikut tahap penguasaan itu. Boleh? Tuan-tuan tak payah fikir. Apabila tuan-tuan kini jemaahkan, sistem akan bawa budaya berada pada TV berapa. Boleh? Manakala, alternatif. Seperti yang kedua, ada yang semua cikgu terlibat dengan pendidikan khas atau tak sini? Ada? Tak ada, betul dah. Ada. Soalan? Tak boleh. Pentaksiran alternatif. Tuan-tuan, PAPR. Pentaksiran alternatif pendidikan rendah. Yang ini kita akan ada kesinambungan dengan PASM. PASM, pentaksiran alternatif sekolah menengah. Yang ini kita menggunakan KSSRPA, kurikulum rendah, kurikulum sekolah rendah pendidikan khas. Boleh? Next. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita buat ni yang pertama sekali kita nak tengok kebolehan anak-anak istimewa ni. Kalau anak-anak yang harus perdana ni, kita nak tengok prestasi, standard prestasinya. Tetapi anak-anak istimewa ini, kita nak tengok standard kebolehan. Apa yang dia boleh buat tentang pengurusan hidup dia? Dia boleh mandi dengan betul tak? Boleh gosok gigi dengan betul tak? Boleh pakai dengan betul tak? Kan? Boleh pakai baju menggunakan butang, tak macam Pak Uta dalam pimai-pimai tantu. Contoh kan? Boleh tak itu standard kebolehan? Dalam literasinya kebolehannya apa dia? Dalam numerasinya apa dia? Dalam pengurusan hidupnya apa dia? Kita nak tengok standard kebolehan. Kan?
Dan pelaporannya akan dilaporkan di hujung tahun akhir di sekolah rendah. Tetapi catatan untuk tahun 4, 5, 6 itu ada perekonomian rendah, tapi pelaporannya di hujung sekolah rendah. Okey tuan-tuan. Yang ini tuan-tuan, kalau kita tengok konseptualnya ialah ia melibatkan subjek apa? Pengurusan kehidupan, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, pelajaran hidup, pendidikan sains, sosial, alam sekitar dan TMP, teknologi, maklumat dan komunikasi. Itu mata pelajaran untuk anak-anak istimewa kita ni. Dan domainnya ialah berkaitan dengan pengurusan diri, komunikasi, literasi, numerasi, nilai yang ada. Tuan-tuan, di mana instrumennya bersepadu. Instrumennya tak sama dengan instrumen macam pendidikan arus perdana. Dia lebih sepadukan beberapa konstruk tentang pengurusan diri. Okay? Dan ini adalah lebih autentik yang sebenar dengan projeknya, dengan apa, mungkin ada senarai semua dan sebagainya. Mungkin kita buat perkemahan ke, nak mandi macam mana kan, nak gosok gigi macam mana, itu urusan hidup. Okey, dia berinteraksi dengan kawan-kawan ni macam mana, kan? Okey, kemudian ada evidence biasanya murid itulah sendiri. Okey, next. Yang ini konstruk lah. Tuan-tuan jangan fikir apa konstruk tu, apa dia pula, aku dah lapar tu dah. Aku dah lapar semua lagi konstruk. Jangan fikir belakang, tuan-tuan kita akan bagi. Cuma saya nak tunjukkan bahawa dalam pendidikan khas ini ada 6 domain. 6 domain konstruk yang kita taksir untuk anak-anak kita ni. Berkaitan dengan pengenalan diri, makan yang macam mana, berpakaian macam mana, boleh tak jaga kebersihan, keselamatan, kan? Pengurusan tandas yang macam mana, dia pergi tandas tak flush ke mana tahu? Kita kena ajar. Lepas tu kita tengok ke depan, oh dia flush. Itu standard turbo kemudian. Okey, begitu juga dengan komunikasi. Dia boleh mendengar, dia boleh bercakap, sama ada dengan kawan, dengan cikgu, dengan masyarakat di sekolah itu. Kan? Literasi, dia membaca macam mana, mengeja ke ataupun dia terus lancar membaca. Begitu juga dengan numerasi dan kemahiran dan nilai. Tuan-tuan jangan fikir, saya tuju dulu, ini apa dia pula nilai. Okay, next. Yang ini kita nak tunjukkan standard kebolehan dia bagi anak-anak kita ni. Contoh, dia menegak itu kita tengok tahap dia, ilmu dia ada ilmu kan, dia ada ilmu. Dengan ilmu dia amal tak? Dia ilmu dia amal. Kemudian adabnya, ilmu, amal, adab. Okey, yang begitu ke mendaftar itu ialah diri, keluarga dan masyarakat. Kita nak tengok kebolehan dia berada di mana. Mungkin ada anak-anak kita ni sertakan ilmu je, kan? Mungkin dia berada di tahap amal. Yang itu kita nak tengok. Boleh? Okay, next. Alhamdulillah. Saya tak boleh nak cepat-cepat ni, tuan-tuan. Kejap saya nak ada Q&A. Sebelum saya berikan ada Q&A ni, saya tanya banyak soalan-soalan yang ditanya. Okey. Siapakah yang akan mengikuti PAPR yang ini? Siapa? Murid-murid yang berkeperluan pendidikan khas kan? Okey. Bila calonnya akan menduduki PAPR? Mulai tahun 4 hingga tahun 6. Kan? Mulai sesi ni lah. Sesi ni kan? Bagaimana PAPR dijalankan? Dijalankan semasa PD apa? PDP, kan? Boleh. Ataupun di luar PDP, di luar sekolah, di luar bilik ajar, boleh. Apakah yang dimaksudkan dengan instrumen bersepadu? Instrumen bersepadu ni instrumen yang bukan mentaksir satu-satu domain itu. Mungkin kita nak tengok dia
komunikasi, domain komunikasi. Dalam komunikasi itu kita tengok dari segi kerjasamanya dia kan, dari segi urusan hidupnya, dari segi dia boleh baca tak boleh baca, kan itu maksudnya. Dengan satu instrumen banyak domain dan konstruk kita boleh tak sih. Okey. Ada lagi nak tanya? Satu lagi ya tuan-tuan. Ada tanya dah tu. Ada juga. Baik tanya lah. Okey. Haji Murawan. Okey. Saya nak yang ujian sesi akademik lah, ujian akhir sesi akademik. Okey, banyak yang tanya kan. Adakah di hujung tahun ada rumusan tahap penguasaan? Tak ada. PBD berterusan ada tahap penguasaan, ujian akhir ada tahap penguasaan. Dan cikgu diberi ruang dalam pelaporan itu untuk memberi ulasan tentang tahap usaha murid. Mungkin ujian akhir pelajar dapat TP6 kan? Tapi bukan ujian PBD berterusan dia dapat TP3. TP3 tapi itu macam mana? Okey, cikgu boleh bagi ulasan. Mudah ini memang dia seorang yang mudah pick up apa yang dia ada. Mungkin dia belajar 2 hari dia boleh menjawab soalan kan? Tetapi dalam tahap PBD dia tak bagi kita sama, dia tak datang sekolah, apa yang kita buat dia tak boleh jawab. Tahap ulasan itu kena cikgu bagi ulasan. Boleh? Boleh tuan-tuan? Okey. Okey, ada lagi? Ada yang tanya? Saya tahu tak ramai-ramai tanya, so saya tanya dan saya jawab kan. Okey. Adakah soalan ujian akhir sesi akademik bagi SJKC dan SJKD dibina dalam bahasa ibunda? Okey tuan-tuan. Bahasa Melayu bahasa Inggeris kekalah sama. Tetapi untuk matematik, untuk sains dan untuk sejarah item ada dalam bahasa ibunda. Boleh? Seronok cikgu? Terima kasih. DLP ada dua bahasa. Okay? Ada dua bahasa. Okey. Adakah jadual spesifikasi ujian disediakan setiap mata pelajaran? Ada. Untuk standardized dan untuk kesetaraan. Tuan-tuan, bukan apa, kita nak dapatkan data itu untuk melihat sejauh mana tahun ini bulan macam mana. Okey, ada apa yang perlu tindakan yang kita boleh buat untuk implementasi dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kita nak data itu data yang betul-betul integriti lah. Kan? Okey, kemudian adakah KPM menyediakan soalan bagi pentaksiran pertanahan sesi akademik? Ada tak? Tak. Yang itu yang macam Dr. Wan tahu kompetitif sekolah buat. Okay? Yang KPM buat hanya ujian akhir sahaja. Kan? Okey, ada lagi? Nak tanya angkat tangan atau boleh kemukakan di situ? Okey, nanti akan ada orang tanya. Kalau dah ada ujian sesi akademik ini, nanti akan balik kepada exam oriented. Tak tuan-tuan, kita dah dapat tahu yang kita buat ini ujian akhir tahun setiap tahun mulai 4, 5, 6 tingkat 1, 2, 3. Yang sebelum ini UPSR di hujung tahun 6, PT3 atau PMR sebelum ini di hujung menengah. Itu nampak exam oriented. Yang ini lebih kepada PBD, di mana kita nak tahu contoh pelaporan untuk akhir tahun depan
akan digunakan oleh cikgu yang menyambut budak ini di tahun ini. Kan? Oh, budak ini dia teruk sikit bahasa Inggeris. Jadi cikgu bahasa Inggeris tahun ini dah tahu apa nak buat, intervensi apa yang sesuai. Kan? Begitu juga yang tahun 5 akan bawa ke tahun 6. Kan? Boleh? Begitulah seterusnya. Sebagai satu kaedah untuk kita menambah baik PDP kita dan menambah baik pembelajaran anak didik kita. Okey, saya rasa sekadar itu. Mungkin ada soalan saya bagi kepada pengacara tulis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis tulus hati merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Wan Nur Fazilah binti Wan Husin dan Tuan Haji Rohesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Salma, guru besar daripada SKC Putih. Soalan saya ringkas saja. Untuk sekolah rendah yang akan ke sekolah menengah, apakah yang akan digunakan pakai? Adakah ujian akhir sesi akademik ataupun kita berdasarkan kepada pentaksiran bilik darjah ataupun PBD? Sekian, terima kasih. Okey, mohon lagi satu soalan. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Zuhairi binti Syamsuddin, guru bahasa Inggeris, juga merupakan setiausaha PBS sekolah. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas sesi debat urus ini yang saya rasa cukup bagus. Saya sebenarnya bukan nak memberikan soalan ya, Datuk, lebih kepada untuk meluahkan rasa hati guru. Sebab saya rasa sesi debat urus ini adalah satu sesi yang sepatutnya para guru luahkan apa yang bermain di fikiran guru-guru. Sebab kita bertemu dengan orang yang tepat, pembuat dasar, bahagian kurikulum dan sebagainya. Sebab bila guru terlalu banyak bermain di Facebook, saya tak nafikan kadang-kadang kita rasa bebanan tugas, kita meluahkan di Facebook lah dan sebagainya. Dan tindakan itu memakan diri sendiri sebenarnya. Ya, apabila guru dipanggil oleh PPD bahagian integriti atas tindakan demikian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai guru, kita sebagai pelaksana dasar, tak kiralah siapa pun yang memerintah, kerajaan mana yang memerintah, walau siapa pun kita punya menteri pendidikan, kita tetap mengajar seperti biasa. Walaupun berubah kita punya silibus dan sebagainya, kita tetap akur dan mendidik. Jadi dalam tugasan kami mendidik, tuan-puan, ada perkara-perkara yang dalam kawalan kita dan ada juga perkara yang di luar kawalan kita. Jadi seperti apa yang telah dibentangkan sebentar tadi, saya memang maklum itulah peranan guru sebenarnya. Sebab guru lebih kenal anak murid masing-masing. Kita tahu apa potensi pelajar dan kita akan cuba sedaya upaya supaya potensi itu diserlahkan. Cuma yang kita dapati baru-baru ni, terutamanya kita bermain-main di media sosial dan sebagainya, orang mempertikaikan PBS. Saya nampak antara benda yang kita kata apa ya, kelemahan, sedikit kelemahan apabila pelajar-pelajar tercicir sewaktu PDPR. Jadi ramai guru-guru ni merungut macam mana kami nak mentaksir pelajar sedangkan mereka tidak hadir PDPR atas pelbagai alasan. Mungkin alasannya mereka ini bekerja, mungkin alasannya kerana kekangan internet, sebabkan mungkin pelajar-pelajar tersebut tinggal di kampung dan pedalaman.
Bila pelajar-pelajar ini tidak hadir dalam kelas secara PDPR, bagaimanakah cikgu nak buat pentaksiran? Itu yang menjadi masalah. Dan masalahnya lagi apabila kami diminta memberikan sekurang-kurangnya TP3 kepada pelajar. Kalaulah markah TP3 tersebut tidak diberi, jadi kami terpaksa membuat satu surat tunjuk sebab mengapa pelajar ini tidak layak mendapat TP3, mengapa cikgu tak bagi dia TP3. Jadi itu adalah masalah-masalah yang kami hadapi sebenarnya. Sebab kalau cikgu baca TP tersebut, kalau nak sampai TP6 tu memang sangat tinggi sebenarnya. TP3 tu sebenarnya untuk lulus. Dan bagi saya seorang guru bahasa Inggeris yang mengajar di sekolah pedalaman, sewaktu saya melakukan PDPR, kehadiran sangat very poor, sangat tidak memuaskan. Jadi agak sukar untuk kita melakukan pentaksiran di situ. Bila sekolah tak hadir sekolah, dan buktinya SPM, berapa ramai pelajar yang tidak hadir SPM gara-gara PDPR. Cikgu, tuan-puan, saya minta maaf sebab ambil masa sedikit. Sebab saya rasa inilah satu-satunya masa yang kita nak bagi tahu. Sebab kita ada timbalan pengarah di sini, ada pengetua, ada pegawai daripada KPM dan sebagainya. Mungkin antara perkara-perkara yang di luar kemampuan guru yang boleh cikgu-cikgu atau tuan-tuan ambil cakna di sini. Contohnya Datuk, dari segi bilangan kelas, bilangan pelajar dalam kelas. Kami mengajar satu kelas 40 orang murid. Bagaimana untuk melakukan pentaksiran? Contohnya, saya sebagai SU PBS, juga sebagai SU Nilam, juga sebagai guru bahasa Inggeris, juga sebagai pengurus pasukan belajar daerah. Jadi banyak benda yang kita nak buat. Sekolah lain pun saya faham. Okey, dapat Ibu. Saya dah jelas itu. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih Ibu. Maaf, sebab petang ada satu sesi lagi pukul 2:30 petang. Apapun, terima kasih banyak atas pandangan dua guru, satu bahasa Inggeris, satu GB tadi. Saya cuba terus menjawab pada soalan supaya kita tidak ambil banyak masa. Sebenarnya alhamdulillah, terima kasih kepada semua komentar daripada pagi sehingga tengah hari tadi, dan input yang banyak telah pun kita perolehi. Apapun, tidak semua apa yang ada dalam fikiran cikgu kita dapat jawab. Cuma yang balik hadamkan, duduk berbincang. Rakan-rakan PPD pun ada di sini, ketua besar, wakil-wakil sekolah. Jadi gunakan maklumat yang kita kongsikan nanti untuk diperhalusi peringkat dalaman. Baik, kepada beberapa soalan. Pertama, tentang ukuran untuk murid dari sekolah rendah ke menengah nak guna apa. Sebenarnya kita dah address bagi masuk ke sekolah khusus akan digunakan PKSK. So itu sudah berlaku dalam tahun 2021 dan tahun 22. Tak ada isu. Bagi sekolah harian biasa, jadi dia akan pergi mengikut feeder school. Okey, feeder kepada receiver. Jadi pergilah ke sekolah. Yang penting sekolah bekalkan laporan daripada sekolah rendah untuk diteliti di peringkat menengah, dan mereka akan uruskanlah pelajar yang telah diamanahkan oleh sekolah mengikut ketetapan PPD. Jadi sebenarnya apa yang mereka ada itulah yang dibawa. Sebab tu kita nak laporan daripada sekolah rendah selengkap yang mungkin, rekod-rekod dalam PPS ini daripada psikometrik, PJSK dan juga PBD berterusan dan juga akhir. Kemudian perkara yang berkaitan dengan cikgu sebentar tadi yang cikgu bangkitkan, ada luahan dalam media sosial dan sebagainya. Sebenarnya sebab tu kita adakan sesi debat urus ni. Kita tak nak terlalu banyak persepsi dari luar sana, apatah lagi persepsi daripada guru-guru kita sendiri. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar lagu warisan awal-awal tadi, kita dah tengok baik-baik sini katanya, itulah janji kita, pengepanan kita. Kita nak beri yang terbaik dengan cara kita. Jadi kita jangan terbabas daripada apa yang kita dah janjikan. Sebab tu saya mulakan dengan falsafah tu tadi. Kita dah tahu, biarlah dalam dunia ni kita tidak boleh halang persepsi orang. Apa yang orang fikir kita tak boleh halang. Yang kita boleh ubah ialah pemikiran kita, hati kita. Kita jaga hati kita jaga pemikiran kita buat yang terbaik, itu yang kita akan dapat. Saya selalu cakap, bila kita didik anak bangsa ni, orang yang pertama mengajar
anak itu, itulah orang yang paling besar, paling banyak pahalanya. Sebab tu kita, ibu dan ayah kita, orang yang paling banyak dapat pahala daripada didikan. Sebab bermula daripada hari pertama, kita sambut dia masa prasekolah, ada yang sambut tahun 1, ada yang sambut di universiti. Jangan ingat dia dapat ijazah atas didikan pensyarah itu yang paling besar. Kita yang memulakan dia ABC, kita didik dia ABC alif bata. Jadi itulah yang kita nak taksir, kita nak beri satu kepercayaan. Bayangkan kalau TV yang kita beri, ada satu majikan yakin dengan TV kita, ambil anak itu bekerja, dapat gaji, duit buat sara ibu ayah mereka, jaga keluarga, infak kepada masyarakat, berapa panjang jariah itu sampailah meninggal hamba Allah itu. Itulah dia hasil daripada TV yang kita beri. Jadi jangan kita nak tipu, 2 nak jadi 3, 3 nak jadi 6. Tanya hati kita. Dalam pendidikan ni tidak ada rahsia lain selain daripada keikhlasan diri dalam mendidik, dalam mentaksir anak itu, mengiktirafkan dia. Itu saja dalam pendidikan. Tidak ada dakwa dawi, tidak ada tipu, tidak ada isu integriti. Mak ayah kita dah didik kita di rumah, kita dapat jaga keluarga. Kita tak pernah belajar untuk berkeluarga, tapi kita boleh hidup dalam keluarga yang sejahtera. Tapi kenapa bila kita ajar mereka di sekolah, kita banyak nak pertikaikan dan kita takut dengan apa yang orang cakap? Be confident. Saya sekarang duduk pada kursi nombor 2, nombor 3, nombor 4 di KPM. Saya tak takut pada media sosial. Tuan-tuan pun tahu, bila ada isu, saya akan keluar ke TV, cerita pasal peperiksaan, cerita pasal perkara-perkara yang baru. Sebab saya yakin pendidikan ini adalah satu kerja yang sangat murni. Persepsi takkan habis dalam hidup ini. Jadi sebab itu saya nak beritahu rakan-rakan, balik cerita perkara yang sama kepada rakan-rakan di sekolah, kepada masyarakat PABG, ibu bapa, bahawa inilah yang kita nak buat. Biar mereka rasa keikhlasan kita mendidik. Biar mereka dapat rasakan kita yang boleh tentukan dan kita boleh beri keyakinan pada mereka. Kalau kita pun duduk berbelah bagi, tenggelam timbul, turun naik, orang tak akan terima cakap kita. Kejap kita ubah, kejap kita ini. Inilah rahsia dalam pendidikan. Tadi saya dapat duduk dengan 3 orang cikgu, Cikgu Afid, Cikgu Rajan, Cikgu Zuki, Ishak, Cikgu Loh dan Cikgu Zubir. Terima kasih banyak. Saya dapat beberapa perkara sebab saya tahu ruang untuk sesi soal jawab tak panjang. Pertama sekali, yang dibangkitkan persepsi masyarakat yang kurang yakin. So saya dah address dah tadi. Kita lah kena yakinkan. Petani saya dengan PABG lebih kurang 400-500 orang, saya akan beri mereka keyakinan. Saya akan jawab apa yang mereka akan tanya. InsyaAllah saya akan letakkan cikgu-cikgu semua, satu dewan hari ini dan satu kedah ni, biar semua yakin dengan cikgu-cikgu yang akan didik anak bangsa di negeri Kedah ini. Biar mereka tahu apa sebenarnya yang kita nak buat untuk mereka. Tidak ada yang mustahil. Sudah terbukti. Kita tengok boleh juara Asia Tenggara. Orang bercakap itu dan ini, tapi kita buatlah yang terbaik. Kemudian yang kedua, ada yang masyarakat masih inginkan peperiksaan awam dengan lebih, kerana itu lebih meyakinkan. Kita dah beritahu dah, bukan A+, bukan A. Sebenarnya apa yang penting ialah ilmu yang masuk ke diri anak itu yang digunakan untuk kehidupan. Jadi petang ini juga saya akan beritahu. Jadi cikgu jangan risau, anak itu TP 3 ke 4 ke, tak dapat A ke, tak apa. Kalau saya tanya dalam dewan ni, adakah semua di satu dewan A+? Cuba tanya balik diri kita. Mungkin ada SPM grade 2 pun, mungkin ada yang tak ada A pun. Mungkin masa UPS dulu B, C ataupun D saja, tapi hari ini sudah jadi pendidik, sudah jadi orang berjaya. Jadi kita kena beri satu keyakinan, anak ini ada potensi, kita ada potensi, kita boleh ubah. Daripada seorang guru biasa, saya berada di sini pun saya terpaksa ubah keyakinan diri saya untuk menjaga amanah yang besar untuk negara. Jadi kita perlu ada sesi yang lebih dengan stakeholders. Cadangan tadi, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan panjangkan lagi.
Kemudian kempen kesedaran, kita sedarkan mereka. InsyaAllah kami di kami di KPM bergerak dengan LP, BPK, BPSH, BSKK dan lain-lain bahagian. Kita akan perbanyakkan lagi maklumat bahan. Ini sesi yang pertama. Mungkin adalah sedikit fumble kami dari segi pengurusan masa, kami minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah di sesi-sesi yang akan datang kita akan beri yang terbaik dan rakan di Kedah. Terima kasih kerana beri kerjasama dalam keadaan yang usyuk dan tawaduk sampai ke akhir ini. Terima kasih banyak. Lepas tu ada yang kata janganlah bila SPM kita highlightkan pelajar straight plus. Betul. Sebab tu hari tu ranking keluar, kita terus keluar kenyataan media, bukan kita yang buat ranking. Kita tak nak banding-bandingkan. Lepas ni kita bagilah keyakinan kepada anak yang berjaya dari sudut apapun secara holistik. Kita address mereka di peringkat sekolah lagi. Mereka adalah anak yang telah berjaya dalam pembelajaran mereka. Kemudian masih ada yang tidak yakin nak pergi TV6, ada yang boleh save. Tadi Dr. Wan pun dah cakap tadi, kan? Kalau kita yakin nak bagi 6, bagilah 6. Kita bukan pinjam instrumen orang lain. Kita bukan suruh orang lain tu taksir anak murid kita. Saya dah cakap tadi. Analogi saya yang pilih pasangan tu, kita tak pernah minta kawan boleh tak bagi instrumen nak pilih pasangan suami isteri. Tak pernah, kan? Kita punya instrumen sendiri. Kalau kita nak macam ni, kita bagilah 6 apabila dia sudah capai. Jadi autentik. Yang penting ialah cikgu boleh pertahankan kenapa TV 6 cikgu bagi, kenapa TV 5 cikgu bagi. Cikgu ceritalah apa lebih tu. Pelajar itu depan mata cikgu, bukan mata orang lain. Jangan lagi cikgu risau, baca di SKP, buat dengan cara yang jujur dan ikhlas. Kemudian satu lagi dikatakan kesan kepada murid yang akan pergi ke kelas peralihan. Bila buat TP, dia jadi tinggi dan tak ramai masuk ke kelas peralihan. Buat semula ujian, dah lebih ramai pula masuk ke peralihan. Jadi cerita peralihan ni cerita yang dah berpanjangan. Sebab tu kita buat sesi perkasakan PBS ini supaya kita di semua sekolah kebangsaan, SJKC, SJKT, kita berilah 3M itu secukupnya, supaya rakan-rakan sekolah menengah sambut dengan hati yang sejahtera. Murid-murid kita sudah dapat kuasai 3M itu. Jadi janganlah risau sangat. Dulu tinggal sebab tak boleh membaca menulis, kita nak fokus pada UPSR. Ini kita angkut semua, ajarlah dia. InsyaAllah dalam masa terdekat kita sudah bincang, kita akan lihat isu tidak boleh membaca ini, kita akan address dengan serius. Kita akan selesaikan isu murid tak boleh membaca di peringkat sekolah rendah. Kemudian rekod perkembangan transit BPK pun dah address tadi. Rekodlah dengan format yang ada ataupun apa kaedah yang cikgu fikir paling baik, dan akhirnya kita nak masuk dalam satu sistem yang Tuan Haji Rizal dah cerita tadi. Dia akan ubahkan TP itu ataupun TP yang telah ada dalam pentaksiran berterusan itu direkodkan untuk kita lapor. Ada format laporan yang mungkin peringkat kemudian kita akan kongsikan. Yang satu lagi ialah tentang pentaksiran psikometrik. Instrumen IKP, kecerdasan pelbagai. Okay, jadi instrumen kecerdasan pelbagai ini dulunya kita buat tahun 6, tak sempat pakai, pelajar dah pergi sekolah menengah. Jadi tadi dikatakan bila kita mula buat di tahun 4, insya-Allah kita boleh tengok nanti bagaimana kita nak buat intervensi guru di tahun 5-6, boleh tengok kecerdasan pelbagai murid ini untuk kita sesuaikan kaedah PDP. Jadi bottom line, cikgu gunakan data pentaksiran psikometrik yang telah diterangkan oleh Cik Fauzi tadi, imarahkan dengan apa cara sekalipun supaya pendekatan kita sesuai dengan anak-anak yang ada di sekolah kita. Jadi kita harap apa saja yang kita buat dalam pentaksiran ini tidak lagi menjadi data yang kita nak banding-bandingkan antara pelajar-pelajar, antara kelas, antara PPD, antara sekolah, PPD, JPN. Tidak. Sekali lagi saya ingatkan, dalam hal pentaksiran berdasarkan sekolah yang diperkasakan ini tidak ada sebarang perbandingan.
Kita hanya nak pastikan hanya pelajar itu sahaja dapat dibangunkan potensi dia sampai ke maksimum yang mungkin. Jadi jangan cikgu risaukan. Ikhlaskan hati, taksir anak-anak itu, berilah TV mereka dan bangunkan. TV itu boleh berubah daripada 1 ke 2, 2 ke 3, mungkin boleh turun balik sebab dia dah kurang penguasaan, dengan ilmu yang baru naikkan balik. Itulah senario dia. Okey, jadi ikhlaskan. Akhirnya di hujung persekolahan yang mutamatnya cikgu berilah, ataupun di hujung tahun berilah dia 1 TV. Di akhir persekolahan sekolah rendah berilah 1 TV. Di akhir di tingkatan 3 berilah 1 TV untuk dia pergi ke next level, tingkatan 4, nak pergi ke tingkatan 1. Tapi semua TV-TV ke 6 tahun itu sangat tinggi nilainya. Sangat tinggi nilainya untuk kita melihat pendidikan dalam negara. Kita ambil pengalaman semasa pandemik COVID-19 tempoh hari. Bila kita terpaksa menguruskan SPM 2020 dalam keadaan pandemik. Kenapa? Sebab kita nak anugerahkan sijil untuk anak-anak mengakhiri pembelajaran di sekolah menengah. YBMK tanya saya, Datuk Pakar, ada tak apa-apa data yang kita boleh pakai supaya kita tak buat peperiksaan semasa pandemik COVID-19? Minta maaf YB, tidak ada data yang otentik yang kita boleh sandarkan untuk anugerahkan sijil SPM. Tidak ada. Jadi kita ambil pengajaran, kalau kita dah buat sebegini dalam keadaan yang tersusun, insya-Allah bukan 1 tahun punya rekod, bukan 2 jam punya kertas peperiksaan, tapi kita ada 6 tahun punya track record dalam pentaksiran berterusan hari-hari, dalam pentaksiran akhir tahun. InsyaAllah nilai itu lebih besar daripada 1 sijil yang diduduki dalam tempoh 2 jam dan tersilap pula bawa handphone, terus terbatal pula, langsung tak layak sijil. Jadi cerita dia jadi sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan, sakit kepala. Jadi apa yang kita buat ini adalah untuk mensejahterakan diri kita, diri anak-anak yang kita didik satu negara masyarakat Malaysia, demi untuk kita lunaskan amanah yang telah diberikan. Jadi terima kasih daripada saya, saudara puan-puan, maaf kalau ada kekurangan dalam sesi pagi ini. Juga dimudahkan urusan, diberkati dan dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan akan dianugerahkan syurga yang kekal abadi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis Pengkalung